Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 4 nisbah, kadar dan kadaran. Sebenarnya bab ini sangat berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Contohlah, sekarang kan dah nak dekat dengan raya. Mesti ada mak korang yang buat biskut, betul tak? Katakan nak buat 100 biji biskut perlu 7 cawan tepung. Kalau saya nak buat 80 biji biskut je, berapa cawan tepung yang saya patut gunakan? So, kalau awak dah belajar bab ini, awak akan dapat mengira dengan sangat-sangat laju berapa cawan tepung yang patut digunakan untuk membuat 80 biji biskut. So, saya harap semua belajar bab ini dengan bersungguh-sungguh. Sekarang kita terus masuk kepada bab 4.1 nisbah. Apa dia nisbah? Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Apa maksud ini? Sekarang kita tengok sama-sama contoh yang diberi ini. Mari kita tengok contoh ini. 5,000 gram 9 kg. Kita nak bandingkan dua benda ini, kita akan baca sebagai nisbah 5,000 gram kepada 9 kg. Kalau kita nak bandingkan dua benda ini, kita boleh nampak bahawa 5,000 gram dengan 9 kg ini, dua-dua ini adalah jisim. 5,000 gram jisim. 9 gram pun jisim. Apa maksud jisim? Jisim itu berat. So, dua-dua ini adalah jisim. Maksudnya, dua kuantiti yang sama jenis. Dua-dua adalah jisim. So, dua-dua sama jenis. Dan kita kena bandingkan dalam unit yang sama. Ini gram, ini kilogram. Dua-dua ini tidak sama unit. So, sekarang kita kena tukar mereka, jadikan mereka dua-dua gram ataupun jadikan mereka dua-duanya kilogram. Untuk senang, saya nak jadikan gram ini kepada kilogram. Sebelum itu, ingat kalau kita nak bandingkan dua benda ni dalam bentuk nisbah, kita boleh tulis dalam bentuk nisbah A kepada B. Maksudnya, saya boleh tulis dalam bentuk 5,000 gram kepada 9 kg. Sekarang, tugas saya adalah tukarkan gram jadi kilogram. So, nak jadikan 5,000 gram kepada kilogram, saya perlu bahagi 1,000. Dan 9 kg ini kita salin balik, tak payah buat apa-apa. Sekarang, 5 kg kepada 9 kg. Tengok yang sekarang, unit mereka sudah jadi sama. So, kita boleh buangkan unit. Tulis nombor sahaja. So, kalau kita nak bandingkan 5,000 gram kepada 9 kg, kita boleh baca sebagai nisbah 5 kepada 9. Ini adalah dalam bentuk A nisbah B. Dan sebenarnya bentuk A nisbah B ini kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu A per B. So, untuk 5, nisbah 5 kepada 9, saya boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu 5 per 9. Senang betul? Sekarang kita tengok contoh satu yang diberi dalam buku teks. Wakilkan nisbah 0.02 m kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A B C. So, ini senang je. Kita keluarkan semua nombor yang ada di sini. Jangan lupa bersama dengan unit yang diberi. So, 0.02 m kepada 3 cm kepada 4.6 cm. So, sebelum kita teruskan, kita cek dulu
Di sini unit dia adalah M, cm dan cm. So, kita kena tukarkan M jadi cm ataupun cm jadi M. Sebagai tips saya nak bagi tahu, biasanya kalau kita ada unit yang tidak sama di sini, kita akan tukarkan unit yang besar jadi unit yang kecil. Di sini M dengan cm, M unit lebih besar. So, saya akan tukar M jadi cm. Nak tukarkan M jadi cm, kita kena darab 100. Kita akan tukarkan jadi unit yang kecil. So, di sini 0.02 perlu darabkan 100 untuk dapatkan cm. Untuk 3 cm, kita tak payah buat apa-apa sebab inilah unit yang kita nak. Sekarang kita dapat 0.02 darab 100, kita akan dapat 2 cm, 3 cm dan 4.6 cm. Sekarang unit sudah sama, seterusnya kita jangan tulis unit. Unit kita buang, kita ambil nombor sahaja. Sekarang saya tak boleh berhenti sebab dalam nisbah ini kita ada titik perpuluhan. Untuk pengetahuan dalam nisbah, jawapan wajib dalam bentuk nombor bulat. 4.6 ini adalah nombor perpuluhan. So, kita kena hilangkan titik perpuluhannya dengan darab 10. Sebab ini ada satu tempat perpuluhan. So, kita darab 10. Kalau ada dua tempat perpuluhan, kita darab 100. So, kalau kuantiti ketiga ini darab 10, kuantiti yang kedua pun perlu darab 10. Kuantiti yang pertama perlu darab dengan 10. Supaya adil sebab kita bandingkan ketiga-tiga kuantiti ini bersama. Sekarang, jawapan saya dah dapat 20, 30 dan 46. Jawapan dah cantik dalam bentuk nombor bulat. Tapi, kita perlu pastikan mereka berada pada bentuk yang termudah. So, sekarang kita kena cari satu nombor di mana boleh dibahagi oleh ketiga-tiga kuantiti serentak. Nombor yang saya boleh nampak sekarang, mereka boleh dibahagi dengan 2. Jawapan 10, 15, 23. Mungkin di antara korang akan rasa, cikgu, 10 boleh bahagi 5. 15 pun boleh bahagi 5. Tapi adakah 23 boleh bahagi 5? Tidak boleh. Sebab itu, kita perlu berhenti di sini sahaja dan inilah jawapan yang muktamad. Dan jawapan ini sama seperti jawapan yang di dalam buku teks. Saya rasa semua dah sangat jelas apa yang cikgu terangkan tadi. So, saya harap semua boleh siapkan latih diri 4.1A. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 2 tu sebenarnya sama macam nombor 1, just dia tulis dalam bentuk ayat. So, untuk nombor 1, korang boleh rujuk kepada contoh 1 yang tadi cikgu tunjukkan. Okay, yang pastinya kena ingat kita kena ada 3 langkah untuk menyemak. Yang pertama, pastikan semua kuantiti yang kita nak banding tu dalam unit yang sama. Kalau unit tidak sama, awak kena tukar. Pastikan mereka jadikan sama. Lepas tu baru boleh buang unit. Lepas tu, bila kita mengira, mesti pastikan jawapan dalam bentuk nombor bulat. Kalau ada pecahan, kalau ada nombor perpuluhan, sila tukar, jadikan dia nombor bulat dengan mendarab ataupun membahagi. Dan yang seterusnya, setelah pastikan semua kuantiti yang kita nak banding dalam bentuk nombor bulat, pastikan juga mereka dalam bentuk termudah ataupun terendah. Ini 3 langkah yang kita kena ingat untuk selesaikan soalan nisbah. Sekarang, kita terus tengok nombor 1. Untuk nombor 1A, kita ada minggu, ada hari. Mungkin awak akan confuse, cikgu, saya patut tukarkan semua minggu jadi hari ke hari jadi minggu? Kita akan tengok unit mana satu yang lebih kecil.
hari yang lebih kecil. So, semua yang minggu ini kita akan tukar kepada hari. Sama juga untuk kg dan G. Kita akan tukar semua kg jadi G. Untuk minit, saat dan jam, kita akan tukar semua ni jadikan saat. Dan untuk meter, sentimeter dan milimeter, kita akan tukar semua yang ada kat situ jadikan sebagai milimeter. So, senang sahaja. Sebelum kita mula buat latihan, saya harap korang boleh salin nota ringkas yang saya tulis kat sini. Sebab ini sangat membantu untuk korang menjawab soalan. Di sini saya akan buat 3 nota ya. Yang pertama, jisim. Untuk jisim, unit yang terlibat hanya ada 2 di sini yang kita belajarlah. kg dengan G. Daripada kg, kalau kita nak tukar jadi G, apa yang patut kita buat? Sebab 1 kg sama dengan 1000 gram. So, kita akan darab 1000. Sebaliknya, daripada gram nak jadikan kg, kita akan bahagi 1000. Itu sahaja. Kalau terbalik, kita bahagi. Ini adalah untuk yang jisim. Sekarang kita tengok yang kedua. Panjang. Kita akan tengok panjang sekarang. Ada berapa unit yang terlibat dalam panjang? Di sini saya akan libatkan 4 unit, iaitu km, m, cm, dan mm. Untuk yang ini, sama juga yang macam tadi. 1 km ada berapa m? Ada 1000. So, kita akan darab 1000. 1 meter ada berapa cm? Ada 100 cm. So, kita akan darab 100. 1 cm ada berapa mm? Ada 10. So, kita darab 10. Daripada mm nak jadikan cm, terbalik. Kita ikut yang atas, kita bahagi 10. Daripada cm nak jadi m, kita bahagi 100. Dan daripada m nak jadi km, kita bahagi 1000. Itu sahaja. Dan untuk yang ketiga, saya nak buat tentang masa. Untuk masa, kita ada 3 unit yang terlibat di sini, iaitu jam, minit, dan saat. Untuk yang ini, sama juga yang macam tadi. 1 jam ada berapa minit? Ada 60. So, kita akan darab 60. 1 minit ada berapa saat? Ada 60. So, kita darab juga 60. Daripada saat ke minit, kita terbalik. Kita bahagi 60. Daripada minit ke jam, kita bahagi 60 juga. Sekarang saya nak tambah lagi 1. Kalaulah dari jam nak terus tukar jadi saat, ada tak jalan yang cepat? Sebenarnya ada. Sebelum ini, kalau kita nak tukar dari jam ke saat, kita perlu darab 60 supaya dia jadi minit dulu. Lepas tu, kita darab lagi 60 supaya dia jadi saat. So, nak cara senang, kita kena darab 60, darab lagi sekali 60. Di sini maksudnya, saya akan darab 60, darab lagi 60. Darab 60, darab 60, jumlahnya kita sebenarnya darab 3,600 sebab 60 kali 60 kita dapat 3,600. Sama juga dari saat terus nak tukar jadi jam, kita terbalik bahagi 3,600. Itu sahaja untuk nota ringkas ini. Senang kan? Ni macam mata lalat pula. Yang panjang ni nampak macam burger. Okey, saya harap korang boleh hafal. Kalau sambil menyalin tu, sambillah hafal untuk nota ringkas ini. Dan ingat, salin nota ringkas, lepas tu baru mula siapkan latih diri 4.1A ini. Saya harap semua boleh mencuba. Selamat menjawab dan terima kasih.